A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama sekali lagi membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan juga salam ke atas semula-mula Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-puan, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, pada petang Jumaat yang barakah ini, sudah lama saya tidak live pada waktu petang, dan sudah lama sebenarnya tidak menerima kuliah secara online daripada pihak penganjur. Namun penganjur kita pada hari ini sangatlah special, iaitu jauh-jauh daripada bumi para anbiya, bumi para syuhada, bumi para sahabat Nabi, bahkan ada di kalangan zuriat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada bumi Jordan, bumi Urdun, bumi Jordan. Tuan-puan, muslimin muslimat mata Allah sekalian, untuk makluman kepada penonton yang hadir secara live di FB, di TikTok dan juga di IG, kuliah pada petang ini dianjurkan oleh Badan Hal Ehwal Wanita Islam di bawah Persatuan Mahasiswa Malaysia Universiti Mu'tah Jordan. Barakallah. Terima kasih MC Cik Siti Amirah binti Amir Hashim. Subhanallah, semoga dipermudahkan urusan menuntut ilmu dan dikurniakan seorang suami yang soleh. Begitu buat seluruh sahabat-sahabat. Okey, seterusnya kepada pembaca doa, Cik Inas binti Burhanuddin, mungkin dia dah awal tadi, wallahu alam. Cik Ifah Izzati binti Adli, Ketua Hewi MPMMJ. Cik Siti Amirah binti Amir Hashim, Ketua Hewi Permata merangkap penganjur program. Ketua-ketua Hewi Persatuan Zon, Barisan Ahli Jawatankuasa Hewi pelaksana program, mahasiswi-mahasiswi dan muslimin muslimat yang menonton secara live. Dan tajuk kita pada petang ini iaitu Fitnah Wanita Akhir Zaman. Fitnah Wanita Akhir Zaman. Sedikit latar belakang penganjur kita, mereka adalah Badan Hal Ehwal Wanita Islam yang bernaung di bawah Persatuan Mahasiswa Malaysia Universiti Mu'tah Jordan, singkatannya Permata, yang mana ianya sebuah badan yang berfokuskan kepada pembangunan mahasiswi di Jordan dari sudut ilmu, kemahiran, bi'ah salihah dan kebajikan. Audiens ada daripada pelajar tahun pertama hingga tahun akhir. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat, kita tahu Jordan adalah sepadan kepada bumi Palestin. Subhanallah, saya hari itu pergi ke Palestin, Jerusalem, melalui border Jordan. 5 hari berada di Jordan dan mengenali bumi Jordan dalam 2 bulan, sebulan sebelum peristiwa berdarah 7 Oktober pada tahun lepas. Jadi tuan-puan, muslimin muslimat, Jumaat yang barakah pada waktu sekarang adalah di Malaysia pukul 3, sekarang Malaysia pukul 3.14, di Jordan lebih kurang dalam pukul 10.14. Betul? 10.14. Maksudnya Jordan sekarang pagilah 10.14. Dekat sini pukul 3.14. Kuliah kita ni sehingga jam 4 petang, bermula pukul 3 hingga 4 petang. Saya sebenarnya boleh lebih, saya selalu camah mesti lebih masa, bukan 5 minit, setengah jam, kadang 1 jam lebih masa.
Namun saya beritahu kepada penganjur, saya minta maaf sangat. Sebenarnya saya clash dengan jadual majlis penting anak saya sebenarnya, iaitu majlis anugerah kecemerlangan anak, yang mana di sebelah PA mereka lupa nak aturkan macam mana ya. Mereka ada salah faham. So maklumat jadual anak-anak ni sebenarnya ada staf khas yang uruskan, kemudian dia perlu bagi tahulah kepada PA bila majlis-majlis. Jadi saya pun minta maaf penganjur, nampak macam last minute tadi baru nak tukar apa kan, macam last minute kita cuba adjust, tapi saya faham penganjuran ni dah dibuat awal, persiapan pun dah dibuat oleh penganjur. Jadi kalaulah saya berhenti on time pukul 4, saya minta maaf sangat, sebab majlis tu bermula 3.30. Dia salah seorang pelajar cemerlang macam tu lah. Jadi nak ke sekolah lebih kurang dalam 20 minit. Saya anggarkan kalau saya sempat dia nampak muka saya ujung pun okey lah, walaupun saya tak boleh melihat dia dapat anugerah tu. Sebenarnya seorang ibu, benda-benda macam tu sangat penting lah, sangat saya akan berusaha lah sedaya upaya, sebab program petang ni kan online. Sebenarnya kalau tahu awal kita boleh bincang lah, buat awal sikit pukul 2 ke kan, macam tu. Jadi saya juga agak macam rasa terkilan juga dengan penyusunan jadual yang macam ada sedikit kecuaian. Jadi saya bagi tahu awal supaya tak adalah rasa ustazah on time-nya pukul 4 tu nak berhenti, sebab saya nak bekerja, nak sampai ke sekolah anak yang lebih kurang 20 minit tu. Kawan-kawan saya, dia nampak saya last hujung majlis pun, alhamdulillah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita akan pergi kepada tajuk kita. Tajuk ialah fitnah wanita akhir zaman. Fitnah wanita akhir zaman. Dan penganjur juga adalah wanita. Saya adalah wanita. Yang hadir kuliah saya pun 98% adalah wanita. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila kita sebut perkataan fitnah, fitnah itu membawa maksud ujian ataupun cubaan. Bila kita sebut fitnah wanita akhir zaman, ujian ataupun dugaan ataupun cabaran wanita akhir zaman. Apakah ujian, apakah cabaran, apakah tipu daya wanita-wanita akhir zaman? Ada beza ke dengan wanita terdahulu? Ada beza ke dengan wanita zaman Rasulullah? Bermula daripada zaman Rasulullah, semua telah dipanggil wanita akhir zaman. Sebab itu Nabi SAW bersabda, tidak ada fitnah ataupun tidak ada ujian, tidak ada tipu daya, tidak ada cabaran yang lebih aku bimbang, yang aku tinggalkan, yang aku dapati ataupun yang aku bukan Rasulullah tinggalkan. Tidak ada fitnah, ujian, cabaran, dugaan yang lebih aku bimbang terhadap kamu wahai para lelaki, melainkan fitnah wanita. Maksudnya melainkan godaan, ujian, cabaran daripada para wanita. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, jika kita tengok di akhir zaman ada dua kumpulan utama wanita. Satu wanita solehah, satu wanita fitnah. Wanita solehah ataupun vs wanita fitnah. Wanita solehah, wanita yang taat kepada Allah. Dan bila wanita ini taat kepada Allah, maka ia juga akan taat kepada suami, kepada ibu ayah. Dia akan menjadi wanita yang taat apa sahaja yang diperintahkan, taat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Ini wanita yang salihah. Wanita yang salihah dan ia taat kepada Allah boleh dilihat sejauh mana, boleh dilihat terbukti ketaatan dia kepada Allah dan kepada Rasulullah, boleh dilihat bagaimana taatnya dia kepada ibu dan ayah dalam perkara-perkara ketaatan. Dan bila dia berkahwin, taatnya dia kepada suaminya, dan bila dia dah jadi ibu, bagaimana dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai ibu. So, nak nilai seorang wanita itu solehah, boleh dilihat sejauh mana dia menjalankan amanah dan tanggungjawabnya menjadi wanita. Sebagai wanita, ketika sebagai anak ada tanggungjawab terhadap ibu dan ayah. Bila dah berkahwin, ada tanggungjawab pada suami dan juga bertanggungjawab kepada ibu dan ayah. Masih ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab kepada adik-beradik, ada tanggungjawab yang dia pikul. Begitulah, subhanallah. Jadi wanita
solehah, lawannya adalah wanita fitnah. Jika kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim yang masyhur, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini indah. Memang Allah ciptakan dunia ini penuh dengan keindahan. Dunia ini ada tarikan yang sangat kuat. Dunia ini sangat mempersonakan. Dunia dan isinya membuatkan manusia boleh jadi gila, manusia boleh menyembah dunia, manusia boleh hilang arah bila hilang dunia. Namun Nabi sebut wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan ataupun seindah-indah tarikan dunia bukan pada keindahan pemandangan yang menghijau, bukan pada keindahan gunung, bukit bukau, bukan pada air sungai yang jernih, bukan pada air terjun yang sangat luar biasa. Tetapi keindahan yang paling utama bagi dunia ini al-mar'atu salihah. Ini bukan cendekiawan yang sebut. Ini adalah wahyu daripada Allah disampaikan kepada Rasulullah sampai kepada kita. Nabi menegaskan dunia ini indah. Allah memang ciptakan dunia ini terbaik, dunia ini cantik, sempurna. Tetapi yang terindah adalah wanita yang salihah. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, para wanita sekalian, kita sebagai wanita, kita perlu ada cita-cita untuk menjadi wanita salihah. Untuk mencapai cita-cita tersebut, kita perlu berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku wanita yang salihah. Ya Allah, aku ingin menjadi wanita yang salihah. Tak tahu lagi macam mana nak jadi ni. Tak tahu lagi apa yang nak berubah ni. Tak tahu lagi ni tindakan-tindakan seterusnya. Tetapi kita dah mula bukakan langkah yang pertama. Kita dah pembuka kunci kepada pintu untuk menuju menjadi wanita yang salihah. Allah lah yang paling tahu tentang kita, tuan-puan sekalian. Allah ya Khaliq, yang maha menciptakan. Allah ya Rashid, Allah menciptakan kita dengan penuh kreatif. Itu Allah ya Rashid, Allah yang maha kreatif menciptakan. Allah mereka bentuk wanita begini-begini. Wajahnya, tangannya, jari jemarinya, tubuh badannya, rupa parasnya, cara berjalan, cara bercakap, suaranya, perasaannya. Allah Al-Khaliq menciptakan kita daripada tidak ada kepada ada. Kemudian Allah ya Rashid, yang maha cergas. Allah ya Musawwir, Allah yang maha mereka bentuk. Kemudian Allah ya Barik, Allah yang menciptakan kehidupan. Bagaimana kehidupan wanita? Allah yang ciptakan. Maka apabila kita mengikuti peraturan pencipta, peraturan yang mengadakan kehidupan kita, apabila kita mengikuti peraturan pencipta kita yang lebih tahu tentang kita, yang lebih tahu tentang baik dan buruk, kalaulah kita sakit, lepas tu kita jumpa doktor, kita kan percaya pada doktor. Sebab apa? Kita tahu doktor ada kepakaran. Doktor tahu apa nasihat yang patut diberikan. Doktor pun cakap, kamu makan ubat ni 3 kali sehari. Makan selepas makan, jangan sebelum, bahaya untuk perut. Dan kamu tak boleh makan bersekali dengan air bergas. Okey, ubat ini perlu air yang banyak. Sebab ia perlukan air supaya dia boleh tersebar ke seluruh badan sekian-sekian. Kita pun akan angguk je kan? Kita akan angguk. Sebab kita tahu itu kepakarannya. Dan kita tahu kalau kita ikut, kita akan cepat sembuh. Kalau puan ikut aturan makan ni, insya-Allah 3 hari sembuh puan. Tapi kalau puan skip, ada hari makan, ada hari tak makan, jadi mungkin lambat sikit lah. Dan habiskan ya ubat. Kalau tak, takut sakit berulang. Takut kuman bakteria ni, dia berulang, dia hidup balik. Sebab ramai pesakit, kalau rasa dah okey, dia terus tak habiskan ubat. Kita pun okey doktor, okey. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Itu manusia biasa daripada ilmu yang Allah berikan kepadanya sedikit sahaja. Tetapi apabila Allah menciptakan peraturan untuk kita, wanita begini, tak boleh begini, kena begini, pakaiannya begini, cara bercakapnya begini, cara bergaulnya begini, kehidupannya begini, tanggungjawabnya begini. Maka apabila kita ikut apa peraturan, manual yang Allah berikan untuk kita menjadi wanita yang salihah, maka insya-Allah kita akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah, akan dicintai dan disayangi oleh Allah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian,
Okey, sekarang kita akan pergi kepada ciri-ciri wanita solehah. Tajuk kita hari ini, fitnah wanita akhir zaman. Kita tak nak jadi wanita sumber penyumbang kepada fitnah, tetapi kita nak menjadi wanita yang penyumbang kepada bumi ini mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab wanita-wanita yang solehah. Nabi SAW bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al mar'atu salihah idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Barakallah. Mari kita dengar, kita beri perhatian penjelasan Nabi SAW. Sebaik-baik penjelasan adalah penjelasan daripada Rasulullah SAW. Dan saya sangat mengharapkan saya sendiri dan para wanita yang mendengar, kita bukan hanya mendengar sebagai halwa telinga, kita cuba dengar. Kalau dapat catat-catat, tak ada catat, ingat, kalau kita cuba pegang dengan apa definisi ataupun ciri-ciri yang Nabi sebut, lalu kita terus berdoa, terus doa. Kita bukan dengar je, biar benda tu, dengar tu sampai ke hati, terus nekat dan kita terus doa. Apa doa kita? Kita dengarkan dulu apa yang Nabi sebut. Nabi bersabda, hendakkah kamu aku beritahukan, Nabi kata, mau tak aku cakap, mau tak aku bagi tahu tentang harta terbaik seorang lelaki. Masya Allah. Nabi mulakan dengan persoalan. Ini adalah kaedah yang sangat bijak, communication skill yang sangat hebat, yang mana Nabi memulakan dengan pertanyaan. Maukah aku beritahu? Nak tak saya cakap? Boleh je Nabi terus cakap, okey, wanita yang solehah tu begini-begini. Tak. Tapi Nabi nak tangkap dulu para pendengar dengan soalan. Seolahnya Nabi nak tarik perhatian. Kedua, seolahnya Nabi nak sampaikan ada perkara penting nak cakap ni. Sampai Nabi mulakan, hendakkah kamu aku beritahukan tentang harta terbaik seorang lelaki. Kan menarik tu soalan. Nabi mulakan dengan, maukah kamu semua aku nak beritahu tentang harta terbaik seorang lelaki. Kalau orang lelaki ni ada harta ni, dia memiliki sebaik-baik harta. Kalau seorang lelaki memiliki harta ni, dialah orang yang paling bertuah dan beruntung. Dia adalah sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang lelaki. Lalu Nabi pun menjawab, harta yang terbaik seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Itulah harta yang terbaik bagi seorang lelaki. Nabi sebut wanita yang solehah. Dan Nabi tak berhenti setakat itu. Nabi menjelaskan, iaitu apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakannya. Ciri yang pertama wanita yang solehah disebut dalam hadis Nabi ini, apabila lelaki ini memandang, suami ini memandang kepada isterinya yang solehah ini, ia menggembirakannya. Menggembirakan, suami tu jadi gembira, sejuk hati dan mata memandang. Dan apabila ia memberikan sesuatu arahan ataupun menyuruh sesuatu perkara yang melibatkan syariat, terutamanya perkara-perkara kewajipan, lalu isteri ini akan taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya dan juga hartanya. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita nak kupas 3 poin utama ciri wanita solehah ni pun dah hebat sangat dah. Wahai para siswi yang belum berkahwin, belum ada suami, dengar hadis ni macam, nampak lagi ni, belum kahwin lagi. Ini berkaitan dengan suami semua ni. Bila suami memandang sejuk mata, memandang sejuk hati. Kemudian bila suami suruh taat. Kemudian ketiga, kalau suami tak ada di rumah, maka dijaga maruah dirinya dan juga menjaga harta suami ataupun harta dia dijaga elok-elok. Subhanallah. Tetapi hadis ini sebenarnya kita bukan hanya relate bila dah kahwin. Jadilah sekarang kita seorang anak yang solehah sebelum jadi isteri yang solehah. Kepada yang mungkin dah kematian suami ataupun bercerai hidup, kita boleh jadi wanita yang soleh, yang sedap mata memandang untuk ahli keluarga kita. Kita masih boleh jadi seorang anak yang solehah dan taati ibu dan ayah. Dan kita menjadi wanita yang bertanggungjawab terhadap amanah harta yang kita ada.
So hadis ini bukanlah fokus kepada wanita yang ada suami sahaja. Sekarang para wanita sekalian, cuba jujur dengan diri kita sejauh mana bila suami kita memandang agak-agak sejuk ke panas ke suam. Saya suka tanya soalan ni. Subhanallah. Mungkin boleh tanya suami masing-masing petang ni kalau suami balik kerja ataupun sekarang suami dah ada. Cuba tanya suami tu, minta eye contact, abang tengok saya sekejap. Saya nak tanya satu soalan dan awak jawab jujur. Tapi kena betul-betul bersedialah kalau nak dengar jawapan dia. Sebab kita minta dia jujur kan. Awak kalau tengok wajah saya, apa perasaan awak? Awak rasa perasaan, tengok, bukan bercakap ke apa, tengok. Saya menggembirakan awak tak? Saya menyejukkan hati awak tak? Saya membuatkan awak rasa bahagia tak? Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tahu daripada mata jatuh ke hati. Sebenarnya untuk menjadi wanita yang menggembirakan, mata yang memandang ataupun hati yang melihat, hati yang merasa, bukan kerana wajah yang cantik. Cuba bayangkan ada wanita wajahnya cantik, lepas tu dihias pula, disolek, tapi muka masam. Lepas tu kalau senyum, ataupun bercakap dengan suami, muka cantik lawa dah ni, cakap dengan suami, nampaknya awak balik, cantik tu tak ada dah, itik lagi cantik. Macam tu lah ibarat. Dah tak cantik dah tuan-puan sekalian. Maksudnya wajah yang sejuk mata memandang ini bukan pada kecantikan, tetapi pada hati. Pada hati yang terbit pada wajah. Sebab itu senyum daripada hati beza. Senyum daripada perasaan pun beza. Senyum daripada hati ni tuan-puan sekalian, dia ikhlas senyumnya, mengharapkan pahala. Sebab Nabi SAW bersabda, jangan kamu meremehkan suatu perbuatan yang baik walaupun sekadar berwajah manis. Sebab berwajah manis ini sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi. Tapi mesti senyum daripada hati. Sesama perempuan ada cara senyumnya. Dengan pelajar lelaki dengan lelaki ada cara senyumnya. Ada kadar-kadar senyumnya. Tapi senyuman yang paling indah, sweet, terbaik adalah kepada ahli keluarga. Kita beri senyuman yang sepenuhnya, semanisnya kepada ibu kita, ayah kita, kepada adik-beradik kita, kepada suami, kepada anak-anak. Senyuman paling manis. Sehingga kan ahli keluarga kita rindu nak tengok senyuman kita. Sebab bila senyum daripada hati, dia sampai ke hati. Subhanallah. Jadi itu ciri yang pertama Nabi sebut. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Baru tengok, baru lihat dan menggembirakan. Dan apabila dia memberi arahan, wanita itu taat. Dan apabila tidak ada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dan juga hartanya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sebut terus poin yang ketiga. Hari ini ramai isteri yang tidak menjaga maruah dirinya. Tidak menjaga maruah dirinya. Tidak ada sifat malu. Terutamanya media sosial hari ini. Isteri-isteri mula mencari hiburan melalui buat konten dengan kawan-kawan. Buat konten. Sorry saya terbaca soalan. Moga dipermudahkan ya Hani Mija, insyaAllah. Moga dipermudahkan insyaAllah. Tuan-puan sekalian, tuan-puan, cuba kita tengok situasi hari ini. Bila dunia yang mencari bahagia dengan penilaian orang lain, mencari bahagia dengan penilaian orang, iaitu melalui media sosial, akan berusaha buat konten sehingga mendapat pujian. Bukan kata suami tidak cukup menghargai, suami bukan tak puji, suami bukan tidak beri hadiah ataupun tidak berterima kasih, tetapi kerana dunia media sosial ini membuatkan sempadan rasa cukup itu sangat jauh. Maksudnya untuk seorang wanita itu rasa cukup sangat susah, kerana mereka boleh melihat dengan sangat cepat dan dekat apa yang wanita lain dapat, apa yang dia tak dapat, apa yang suami orang lain buat, suami dia tak buat, apa yang romantik suami orang lain, suami dia tak romantik. Dunia hari ini membuatkan manusia sangat susah nak dapat rasa cukup.
terhadap pasangan, terhadap anak, bahkan terhadap dirinya sendiri. Manusia mengalami krisis untuk diterima. Krisis untuk diterima pada hari ini sangat sukar berbanding zaman-zaman saya kecil, zaman belum ada media sosial. Sebab apa? Perbandingan tidak begitu ketara dilakukan. Kita duduk di rumah sini, kita tak tahu apa yang ada dalam rumah jiran. Kita tak tahu bagaimana pergaulan ibu dan ayah jiran. Kita tak tahu mereka makan apa di rumah jiran. Kita tak tahu bagaimana kehidupan mereka. Tetapi hari ini dunia tanpa sepadan, kita boleh melihat apa yang ada sampai ke bilik manusia lain. Bagaimana hubungan suami isteri. Bagaimana seorang ibu ayah melayani anak. Sampai kita kata bertuanya dapat mak ayah macam tu. Mak ayah aku memang tak lah. Oi, mak ayah dia sporting lah. Bestnya tengok mak ayah cium-cium anak. Ayah aku tak pernah cium aku. Contoh ya. Bukan semua ibu ayah mampu tunjukkan kasih sayang. Bukan semua pandai nak tunjuk kasih sayang dengan cium pipi, kiri kanan, cium dahi. Sebab ada ibu ayah dibesarkan dengan begitu. Jadi tak reti nak buat macam tu pada anaknya. Tetapi bila dunia penuh perbandingan hari ini membuatkan kita rasa mak ayah kita banyak kekurangan. Pasangan kita banyak kekurangan. Anak kita banyak kekurangan. Bahkan yang paling menyedihkan bila kita compare diri kita dengan orang lain dan menyebabkan kita benci pada diri kita. Kenapalah aku rupa macam ni? Kenapalah aku macam ni? Kenapalah aku tak boleh buat macam tu? Kenapalah? Tuan-puan dimati Allah sekalian, akhirnya banyak sangat plastik. Bukan hanya pembedahan plastik pada tubuh badan, pada wajah apa semua dilakukan demi untuk dapat pengiktirafan pujian manusia. Tetapi banyak sangat karakter yang plastik. Banyak sangat lakonan-lakonan dilakukan supaya mendapat pengiktirafan dan diterima. Ini adalah krisis yang sangat merosakkan jiwa dan akal kita, tuan-puan sekalian. Siapa yang selamat daripada krisis ni, konflik ini adalah hamba Allah. Siapa yang betul-betul jadi hamba Allah. Sebab itu, tuan-puan sekalian, kalau kita baca, kita tak lama dah ni nak sambut Isra' Mi'raj ni. Kalau kita baca firman Allah surah Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatih. Ila akhir ayah. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan di sini, Maha Suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya. Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bukan yang memperjalankan rasulnya ataupun nabinya ataupun kekasihnya. Para ulama menyebutkan, kenapa Allah menyebutkan Allah memperjalankan hambanya? Manusia ni taraf dia makin naik bila dia jadi hamba Allah. Taraf yang paling mulia di kalangan manusia apabila manusia itu mampu jadi hamba Allah. Sebenarnya yang paling susah kita nak jadi hamba Allah. Nak jadi hamba duit senang, hamba dunia senang, hamba suami senang, hamba kecantikan. Banyak mana wanita jadi hamba kecantikan? Apa maksud hamba kecantikan? Dulu kita susah tahu nak jumpa wanita Islam buat pembedahan plastik. Hari ini sangat ramai, seolahnya tak apalah buat, nanti taubat. Di kalangan artis ramai, influencer ramai dan orang biasa sangat ramai. Saya pernah berurusan dengan satu klinik. Saya ada buat macam temu ramah lah. Doktor pakar estetik dan juga buat servis-servis pembedahan plastik. Klien besar ada di kalangan wanita Muslim yang bertudung ataupun tidak bertudung. Nak ubah hidung, ubah bibir, ubah pipi, ubah rahang, ubah mata, ubah kening, tanam itu, tanam ini. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Bila saya sebut, kembali semula kepada poin yang sangat penting tadi. Wanita soleha, lelaki yang soleh, kedudukan yang paling mulia, darjat yang sangat tinggi di sisi Allah apabila kita mampu menjadi hamba Allah. Dan ini sangat sukar akhir zaman untuk menjadi hamba Allah, untuk taat kepada Allah, untuk tinggalkan larangan Allah walaupun perkara yang Allah larang tu kita suka. Kita rasa apa yang Allah larang tu, benda tu sebenarnya boleh bawa kita bahagia, boleh bawa kita gembira. Okey, kita tahu bila kita buat-buat macam ni kita happy, kita nak sangat, tapi Allah larang. Oh, ini bukan senang.
Tetapi di sana ada hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram kerana Allah, maka Allah berikan melalui jalan yang halal kepadanya. Subhanallah. Jadi untuk menjadi wanita yang taat, yang jadi hamba Allah, saya suka sebut begini, muslimin muslimat, mati Allah sekalian, Islamlah yang membebaskan kita. Soalan ni saya kerap kali terima daripada non-muslim. Saya pernah duduk masa tu dekat airport, saya nunggu sama-sama flight. Yang duduk sebelah saya wanita Jerman atau Perancis, tapi dia boleh speaking English lah. Perancis ataupun Jerman, dia pelancong. Saya duduk sebelah dia kan, sebab kerusi semua penuh, so saya pun duduk sebelah dia. Dia 2 orang, dia kawan baru daripada pulau, lepas tu nak balik lah ni. Lepas tu yelah, saya dengan tudung labu saya dengan jubah, bukan tudung labu, tudung bulat, lepas tu jubah macam biasa. Lepas tu bila, sebab ni airport ni, masa ni airport kat Malaysia, jadi masa tu saya pun cerita, lepas tu biasalah ada ramai orang datang jumpa saya, bukan datang jumpa, nak ambil gambar. Maksudnya orang Malaysia kita, Ustazah Asma, jadi ramailah yang datang macam kerumun macam tu. Lepas tu ada yang nunggu-nunggu berdiri nak ambil gambar kan. Jadi Mak Saleh diorang ni, perempuan ni, dia macam pelik tau. Lepas tu bila saya dah duduk sebelah dia, bila orang nak ambil gambar, saya bangun. Lepas tu dia pun tahu, dia nampak suami saya, dia kata, dia tanya suami saya, dia siapa dia ni, macam tu lah kan, siapa dia ni, kenapa ada ramai orang yang nak ambil gambar dengan dia, sebab dia pelancong kan. Lepas tu suami saya pun beritahulah, oh dia one of scholars, speakers, apa semua-semua. Lepas tu cik suami saya terlebih rajin pula, terlebih rajin. Ada poin yang saya nak sampaikan, sabar ya. Terlebih rajin, suami saya pun buka FB saya page. Lepas tu dia pun scroll tengok, wow, okey. Lepas tu kata, apa yang isteri awak buat lagi? Dia tanya pada suami saya. Lepas tu cik suami saya cakap lah, okey, ada buat perniagaan tu, ada buat itu, peternakan, pertanian, ada buka kilang, ada itu, ada ini, ada ini. Lepas dah selesai orang ambil gambar, lebih kurang setengah jam, 40 minit, saya pun duduk. Lepas tu dia pun cakap macam ni tau. Dia kata, wow, I don't know. Dia kata, wow, saya tak tahu yang wanita Islam yang pakai seperti kamu boleh buat apa yang kamu buat. Saya kata, apa maksud? Bila saya tengok awak pakai macam ni, saya bayangkan awak wanita yang dikongkong. Saya rasa macam kesian. Saya rasa macam, bila saya tengok awak pakai macam ni tadi, dia cakap secara jujur, bila saya tengok awak pakai macam ni, saya faham awak adalah wanita yang telah dikongkong oleh agama. Awak tidak diberi kebebasan dan awak disekat hak-hak awak. Saya tanya lagi, okey, kenapa? Awak compare dengan apa? Sebab saya tengok bila saya datang contoh di negara ni, ada wanita yang pakai macam saya, free hair, pakai t-shirt, pakai legging macam saya, dan ada wanita Islam pakai macam awak. Kefahaman saya adalah wanita seperti awak adalah wanita yang dikongkong, yang disekat hak-haknya, dan hidup awak macam menyedihkan. Hidup awak menyedihkan. Lepas tu dia kata, saya terkejut, awak ada NGO, awak buat itu, awak boleh ceramah depan orang, rupanya awak boleh cakap depan orang. Yes, awak boleh buat. Ya, saya pun cakap, saya buat. Awak pergi mana? Okey, saya buat hiking, saya buat itu, saya buat ini. Awak boleh hiking, awak boleh ni, awak boleh berenang. Ya, saya boleh ini, saya buat ni. Saya kata, thank you. Lepas tu dia ucap, terima kasih banyak sebab awak dah membuka minda saya. Lepas tu saya jelaskan kepada dia apa. Dia kata, untuk makluman awak, pakaian saya ini sebenarnya membebaskan saya. Pakaian ini sebenarnya membebaskan saya. Saya boleh jadi diri saya dengan pakaian saya ni. Lepas tu dia kata, explain to me, jelaskan pada saya apa yang awak maksudkan. Ini adalah pakaian yang Tuhan saya minta, Tuhan saya perintahkan. Saya perlu tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Dan bila saya buat, saya dapat cintanya Tuhan. Dan saya juga dapat cintanya our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah puncak kebahagiaan saya. Iaitu apabila saya bahagia bila Tuhan sayang pada saya.
Itu perkara yang paling penting bagi saya. Lepas tu tahu dia jawab apa? Dia kata, wow, you and your God is amazing. Lepas tu dia cakap begini, dia kata, maybe saya kurang mencintai Tuhan saya. Dan awak punya cinta pada Tuhan awak luar biasa. Awak sanggup pakai macam ni untuk Tuhan awak. Saya kata, tak. Sebenarnya cinta Tuhan saya yang luar biasa kepada saya. Sehingga kan saya pakai ini dengan sukarela, dengan bahagia dan gembira. Lepas tu dia kata, explain yang awak kata awak rasa bebas dengan pakaian awak. Bila saya pakai tutup semua, saya tidak perlu, saya hanya perlu jaga muka dan tapak tangan saya saja. Bahagian-bahagian yang lain termasuk rambut. Saya pun tanya dia, susah kan nak jaga rambut? Dia kata, yes, kita kena rawat, kita kena jaga, kita nak kekal rambut ini nampak sihat. Tapi bila kita selalu tutup, rambut kita sihat sebenarnya. Tak dedah kepada udara dan tak dedah kepada cahaya. Kemudian saya kata, begitu juga dengan bahagian-bahagian yang lain. Bahagian-bahagian yang tertutup sebenarnya ada aib. Saya kata, ada aib kan? Bila kita dah mula tua, bahagian-bahagian tersebut. So, bahagian-bahagian itu tertutup dengan pakaian ni. Dan saya boleh keluar tanpa risau penilaian manusia. Tanpa judge manusia. Tanpa mata-mata memandang melihat kekurangan saya, aib saya di bahagian-bahagian badan yang saya sebenarnya nak cover. Pada satu ketika wanita malu bila badannya sudah menggeleber ataupun besar, gemuk dan sebagainya. Tapi dengan pakaian ni kita boleh tutup kekurangan. Kaki kita mungkin ada kekurangan kering ke tak cantik, tapi bila saya tutup, maka saya tak perlu fikir lagi. Dan saya memakai pakaian ini bukan kerana terpaksa. Sebab dia tanya, awak memang terpaksa? Tak, saya tak terpaksa. Awak rasa panas? Of course, sometimes memang rasa panas. Tapi bila kita mencintai sesuatu, tidak ada pun rasa berat. Tidak ada rasa susah. Cinta. Saya pun tanya dia, awak ada anak? Yes. Awak cintakan anak? Ya. Awak rasa susah tak masak untuk dia? Tak. Walaupun penat. Betul? Yes. Awak rasa susah tak berkorban untuk dia? Tak. Sebab cinta. Bila kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, walaupun benda yang kita buat itu berat dan susah, ia jadi ringan dan mudah. Subhanallah. Sebab itu conclusion dia cakap kat saya ni. Dia kata, agama awak amazing. Sebab awak punya hubungan dengan Tuhan sangat rapat. Awak boleh saling bercinta. Itu cara awak bercinta. Saya sekarang, saya rasa saya tidak mencintai Tuhan saya sebagaimana awak mencintai Tuhan awak. Subhanallah, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Kalau kita fikir, saya ada satu cerita menarik lagi. Ada 15 minit. Saya pergi makan satu food court di shopping mall lah. Lepas tu saya tengok ada seorang wanita Chinese, wanita Cina, Malaysia lah. Dia tengah tolak troli, dia dah tua. Dia tolak troli, dia ambil pinggan, dia bersih-bersih. Lepas tu, saya bila tengok wanita dah tua, mungkin umur dia 7 lebih kot 7 lebih. Tua sangat, ke 60 lebih. Buat kerja tu kita rasa kesian kan. Dia pakai tudung cantik, elok. Lepas tu, bila saya pergi dekat, kita nak bagi sikit. Nak bagi sikit macam, yelah bagi RM20 macam tu kan. Saja sebagai menggembirakan hati dia. Saya pun bagi salam pada dia. Assalamualaikum aunty. Lepas tu dia cakap, sorry, saya bukan Islam. Saya bukan Islam, dia cakap. Tapi saya boleh jawab, Waalaikumsalam. Ini ada sikit untuk aunty. Lepas tu saya tanya, aunty bukan Islam tapi aunty pakai tudung. Ya ma, aunty sukalah pakai tudung. Ini ya, leher-leher aunty ni ya, dah tua dah kedut-kedut lah. Ini pun aunty tutup semua ni. Ni, aunty ni je. Kenapa aunty suka pakai tudung? Lagi cantik ma pakai tudung. Lagi cantik. Aunty tak nampak, kalau aunty buka tudung, aunty lagi nampak tua. Rambut aunty semua dah putih dah semuanya. Dah putih, dah tak ada rambut sini sana menggeleber. Bila aunty tutup pakai macam kamu aunty nampak cantik sikit. Aunty nampak muda sikit. Subhanallah, masa tu saya rasa macam, ya, begitulah keindahan Islam. Sebab itu aurah, kalau tengok dari segi bahasa Arab, aurah ni maksud dia aib. Bila kita menutup aurat, kita menutup aib diri kita. Sebenarnya kulit wanita-wanita yang menutup aurat, kulit yang tidak terlihat itu, ia lebih lembut, ia lebih sihat, ia lebih cantik sebab itu pelihara. Tuan-puan sekalian, kalau kita duduk di negara yang bukan Islam, mereka nak keluar rumah, lagi-lagi musim sama,
mereka akan pakai apa ni, kita panggil apa, kita pakai sunscreen. Satu badan dia orang akan pakai protection, satu badan. Saya pernah duduk Australia 2 tahun lebih. Sana pun ada 4 musim kan, 4 musim. Bila mereka tengok kita pakai macam ni musim panas, mereka musim panas dia orang buka semua. Sampai pergi shopping mall tu dia orang boleh pakai sorry lah, dia orang pakai tuala je. Pelik kan Mak Saleh, dia tak fikir apa orang pandang. Dia boleh pakai berkemban, pakai tuala, memang tuala. Maksudnya dia mungkin lepas mandi, lepas tu dia pergi shopping mall. Dia bukan pergi kedai runcit, dia masuk mall. Kita pula aduh lah, mungkin lepas mandi terus masuk mall macam tu lah. Masuk kereta terus pergi mall, teringat nak beli barang apa-apa. Selamba je. Bila tengok kita pakai tutup litup musim panas-panas ni, dia tanya, "You tak panas ke?" Saya kata, panas, of course panas. Dia kata, "Why you cover macam ni, macam musim sejuk?" Lepas tu saya tanya dia balik, "Awak keluar sebab musim panas ni, awak pakai apa?" "Oh, protection. Sapu sunscreen. Sebab bila matahari terlalu terik, kalau tak pakai sunscreen, bahaya pada kulit. Bukan gelap, dia orang suka nak gelap, tan so, tapi bahaya, boleh jadi kanser kulit dan sebagainya." Saya pun kata, saya tak perlu pakai, saya dah tutup, saya dah cover daripada matahari, saya cuma kena mungkin tangan dengan muka je lah. Dia kata, itu lagi senang lah, tutup semua macam tu. Dia kata, yelah. Dan memang pun protection daripada matahari sebenarnya paling berkesan adalah kain. Sunscreen pun tak boleh nak lawan. SPF 70 ke SPF 100 ke tak boleh nak lawan protection daripada kain. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita balik kepada tajuk kita, iaitu fitnah wanita akhir zaman. Saya bawakan cerita-cerita itu sebenarnya saya nak berikan semangat. Saya nak berikan kekuatan kepada para wanita untuk tetap istiqamah menjaga maruah diri. Hadis Nabi tadi, Nabi sebut wanita yang solehah itu adalah wanita yang menjaga maruah dirinya. Bila sebut maruah ini bukan hanya pada pakaian ya. Maruah ini juga berkait dengan cara bercakap. Apa isi kandungan ayat-ayat yang diperkatakan? Cara bercakap, lantunan suara. Lepas tu cara berjalan. Ada cara berjalan wanita yang tidak bermaruah, dengan lenggang, lenggok, dengan nampak bentuk badan, dengan menggoda, cara berjalan menggoda, dengan mendabik dada dan lain-lain. Itu terkait juga maruah. Maruah wanita juga terkait dengan bagaimana dia membawa dirinya, pembawakan dirinya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita mengimbau tentang ibunda kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, beliau adalah wanita yang saat itu wanita ini dipandang hina dan dipandang rendah zaman jahiliyah ya. Tetapi ibunda kita Khadijah digelar Ratu Mekah dan juga diberi gelaran At-Tahirah, wanita yang suci. Gelaran itu diperolehi dalam situasi ibunda kita Khadijah adalah janda 2 kali. Salah seorang suami ibunda kita meninggal, salah seorang lagi bercerai hidup. Dan ada riwayat kata ada 3 orang anak, ada kata 4 orang anak. Janda 2 kali dengan ada anak. Dalam situasi ketika itu masyarakat jahiliyah yang menghina dan merendahkan kedudukan wanita. Tetapi ibunda kita dihormati, disegani oleh penduduk Mekah, sehingga diberi gelaran Ratu Mekah ataupun At-Tahirah, wanita yang suci. Sebab itu hari ini, sama ada anda adalah janda ataupun anak dara tua ataupun anak dara ataupun balu ataupun isteri orang, ia bukan terletak, diri kita bukan terletak kepada status. Oh, isteri orang, oh janda lalu rasa terhina, rasa malu dengan status janda, diperkotak-katikkan janda, janda dipeli-peli contohlah ya. Lepas tu sekian-sekian. Tidak. Maksudnya bukan status wanita itu yang meletakkan kedudukannya, tetapi kajian terhadap ibunda kita Khadijah. Dia seorang wanita yang sangat menjaga maruah dirinya, sehingga kan lelaki tidak boleh bermudah-mudah dengannya. Dalam perniagaan, cuba bayangkan ibunda kita, empire perniagaannya menguasai kota Mekah. Apabila ada musim ekspor ke negeri Syam,
perjalanan lebih kurang 1000 kilometer ni. Kan? Setahun sekali ada ekspor. Ekspor akan berlaku daripada Mekah ke bumi Syam. Bumi Syam ini 4 buah negara sekarang, iaitu Palestin, Jordan, Syria, satu lagi Lebanon. 4 negara ni, tuan-puan sekalian. Bila delegasi perniagaan ekspor keluar daripada Mekah, kumpulan delegasi Sayyidatina Khadijah, padahal ibunda kita Sayyidatina Khadijah ni satu grup yang dihantar kumpulan peniaga-peniaga dia untuk ekspor ni, subhanallah, sama banyak dengan kumpulan peniaga yang lain. Maksudnya mungkin kita sebut ada, contoh ada 50 syarikat gegasi di Kota Madinah. Satu kumpulan ibunda kita menyamai 49 kumpulan yang lain tu. Nak kata besarnya empire perniagaan ibunda kita pada zaman tersebut. Bukan pada zaman sekarang yang wanita diterima, wanita dimuliakan, wanita diiktiraf. Zaman itu wanita tidak dihina. Sebab apa? Ibunda kita ada seorang yang sangat menjaga maruah dirinya. Tahu batasan pergaulan dengan lelaki. Lelaki tidak boleh mengambil kesempatan kepadanya. Tahu bila nak bertegas dengan wanita begini, dengan lelaki begini. Bijak membuat keputusan. Bijak mengawal emosi. Bijak mengawal dirinya di depan khalayak. Di waktu yang sama beliau ada anak-anak yang perlu diuruskan. Beliau seorang yang disiplin, menjaga masa, kan, menjaga tutur kata. Dia sangat bijak, wanita yang berilmu, wanita yang mempunyai akhlak yang baik. Sahabat-sahabat muslimat sekalian, kalau kita menjaga akhlak kita, menjaga solat kita, menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, sebenarnya credibility ataupun kita sebut karisma. Okey, bila sebut karisma ini dia adalah pandangan pertama orang. Orang sebut aura lah. Dia punya karisma terasa lah. Kita sebut aura. Aura. Tapi kita tak nak sebut perkataan aura, kita sebutlah karisma. Karisma ni, kepribadian ni, credibility ni, dia tak perlu dituntut untuk orang rasa. Awak rasa tak karisma saya? Awak rasa tak aura saya? Awak kena hormati saya orang berilmu ya. Sebenarnya, sahabat-sahabat, para wanita sekalian, saya jumpa ramai yang saya ingat. Contohlah, saya jumpa wanita, kan saya selalu jumpa jemaah-jemaah. Ada wanita ni, saya kata, lecturer ya? Saya tanya, puan lecturer ya? Taklah ustazah, saya di rumah, saya tak pernah kerja. Kadang saya tanya cikgu ya. Kadang saya pernah tanya lawyer ya, peguam ya. Kenapa tanya macam tu? Cara cakap tu macam peguam. Taklah, saya suri rumah. Saya bukan nak merendahkan suri rumah, saya nak bagi tahu. Saya kata, wow, saya suka karakter puan. Lepas tu kan, biasanya wanita-wanita begini, dia akan jawab satu benda, dia akan jawab gini, saya biasa je ustazah, tapi saya suka membaca. Subhanallah, sungguh saya cakap, lelaki ke, perempuan ke, kalau ada ilmu, suka membaca ataupun suka hadir majlis ilmu, dia punya karakter berbeza. Dia punya cara bercakap berbeza. Cara memberi pandangan berbeza. Dia sangat matang. Saya sebagai penutup, kita tinggal lebih kurang 2-3 minit lagi. Wanita, tajuk kita ialah fitrah wanita akhir zaman. Masya Allah. Wanita, antara ujiannya adalah emosi. Fizikal dia yang lemah berbanding lelaki. Emosinya juga satu ujian. Bila kita sakit badan, kita tak layak ni, mulut kita bising. Lepas tu kita punya rohani, kita punya mental. Ada 4 unsur kan. Kita ada unsur fizikal, badan kita. Hormon kita tak sama dengan lelaki. Lelaki dia statik, macam tu lah dia. Dia gembira pun macam biasa. Kita kalau gembira nampak sangatlah gembiranya. Kalau sedih nampak sangatlah sedih. Kalau excited nampak excited. Kalau kita tengok suami kita tak excited, benda patut excited, kita pula tak excited pun. Excited. Buat lebih sikit, nak tunjuk. Maksudnya lelaki dia macam tu, hormon dia. Hormon perempuan ni sangat banyak dan berubah-ubah. Okey. Sekarang
yang saya nak tekankan adalah sebagai penutup, wahai para wanita yang sedang melihat, terutamanya para pelajar sekalian, nak menjadi wanita yang tenang, wanita yang matang, wanita yang ada kredibiliti, wanita yang ada karisma, bacalah buku. Wajib membaca. Perintah yang pertama daripada Allah, Iqra. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Bila baca buku, bacalah buku apa pun, bismillah. Saya dapati wanita-wanita yang membaca, dengan majlis ilmu beza, hadir majlis ilmu beza, itu adalah telinga dengar, belum sampai ke ni. Tapi baca, dia akan menggunakan mata dan tumpuan yang perlu lebih, ada tangan yang memegang buku. Baca adalah satu sunnah. Nabi juga membaca Al-Quran, sunnah para anbiya, membaca sunnah para salafus soleh, membaca adalah sunnah para sahabat. Maksudnya membaca. Kalau saya contoh, saya tengah ada, ikutlah, saya ada buku ni, saya bukan nak kempen buku, contoh saya stres, saya down, saya serabut, macam-macam lah sebab untuk kita rasa-rasa tu, dengan macam-macam kerja, macam kerja itu, nak buat ini, lepas tu tiba-tiba ada ujian bertimpa-timpa. Kalau saya sendiri nak cepat emosi tu stabil, sebab kita memang lebih mudah stres berganda berbanding lelaki, hormon kita lah, tubuh fizikal kita lah, emosi kita lah, saya akan ambil apa-apa buku. Betul lah kalau kata baca Quran, zikir, ya benar, itu satu kaedah, itu keutamaan lah. Tapi tak semua situasi bila baca Quran kita terus jadi tenang. Sebenarnya bukan masalah Quran, masalah kita lah. Level Al-Quran tu sangat tinggi untuk kita manusia biasa ni terus nak dapat. Maksud saya ialah, saya sebenarnya bila baca buku, contoh buku apa pun, yang penting buku ilmiah, masalah yang besar tu boleh jadi kecil, masalah yang berat tu boleh jadi ringan. Why? Ketika itu takung mental kita diisi dengan ilmu. Apabila mental kita diisi dengan ilmu, emosi kita itu terus dia jadi macam mengendur, ataupun emosi tu dia jadi tak boleh nak menguasai kita. Masa itu kita punya otak, dia tak fokus kepada emosi, apa yang kita rasa. Otak paling suka dapat ilmu, dapat info. Jadi bila otak akal kita sedang membaca, yang emosi itu tadi tu, yang terganggu apa semua tu, dia dah mula tak diberi perhatian oleh otak. Otak mula beri perhatian kepada apa yang kita baca. Apa saja, yang penting ilmu. Lepas tu saya boleh rasa macam saya cepat move on. Masalah ni, stres ni. Lepas tu baca, okay, move on, next. Move forward, next, nak buat apa pula? Okay. Sebab kita ada banyak kerja, kita ada banyak urusan. Yang banyak melambatkan urusan dan kerja kita adalah emosi kita. Kita tak boleh letak syarat manusia. Kita selama berapa lama kita nak letakkan, saya lambat sebab awak, saya tak jadi projek tu sebab awak, saya stres sebab awak, tahu tak saya bla bla sebab ni, kalau tak berlaku gini. Kita tak boleh kontrol sekeliling, wahai para wanita. Yang kita boleh kontrol adalah diri kita. Sebab itu, kalau pergi mana-mana, saya akan bawa 1-2 buku, satu je, besar atau kecil, mesti bawa dalam beg. Hari ini manusia bukan baca buku, manusia baca media sosial, baca FB, baca TikTok. Maksudnya baca tulisan-tulisan yang orang tulis dengan emosi. Akhirnya dia pun beremosi. Wahai para wanita sekalian, jadilah kita wanita yang solehah, bukan wanita fitnah. Antara kekuatan kita, saya tak kupas dari sudut kekuatan rohani, saya tak kupas sangat dari sudut emosi, saya tak kupas sangat dari sudut fizikal. Kalau nak kupas ini best sebenarnya, tapi tak cukup, 2-3 jam pun tak cukup. Macam mana kita nak jaga fizikal kita supaya fit, umur berapa pun kita kena jaga amanah. Bagaimana kita nak jaga emosi kita, bagaimana kita nak kuatkan emosi ni perlukan kasih sayang.
Saya pernah dah kupas isu ni. Bagaimana kita nak jaga rohani kita, amalan-amalan ibadah kita. Tapi yang saya fokus lebih hari ni adalah mental kita. Sebab ramai orang tak jaga mental. Orang tak jaga. Orang tak beri makanan kepada mental. Dia zikir, dia baca Quran, dia solat. Tapi dia tak bagi makanan pada mental. Mental adalah makanan yang ada ilmu. Betul dengar, hadir majlis ilmu. Tapi tak sama dengan perintah iqra', bacalah. Perintah bacalah. Wanita yang membaca tak kira suri rumah ke apa, dia punya cara bercakap berbeza, perasaan dia berbeza, dia cepat move on. Saya perasan dia cepat move on. Dia cepat matang, dia cepat tenang. Subhanallah. Dan dia tidak mudah terikut-ikut dengan dunia media sosial ni. Dia tak mudah terikut. Dia tengok juga media sosial, dia scroll macam tu je, tapi tak masuk ke hati dia, tak masuk pada fikiran. Dia tengok suami orang lain romantik, dia tak ada pun nak berbandingan suami dia. Dia scroll tanpa beri kesan, efek kepada jiwa dia. Ini orang yang ada filter dengan media sosial. Dia ada filter. Tapi ada orang dia tak ada filter dengan medsos. Dia absorb. Akhirnya dia hilang diri dia. Dia hilang jati diri dia. Dia hilang jiwa dia. Dia sendiri lama-lama dia tanya, aku tak tahu aku nak apa. Aku tak tahu aku sedih apa. Aku tak tahu sebenarnya aku risau apa. Aku tak tahu kenapa aku rasa gelisah. Dia sendiri tak tahu tentang dirinya. Sebab dia terlalu banyak absorb. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tetapi hubungan dengan buku berbeza, tuan-puan sekalian. Buku ilmiah. Buku yang ada hadis Nabi, Al-Quran, ataupun buku sirah, buku apa saja. Sebab buku ni, dia tidak ada gangguan lain. Dia is buku, dia adalah tulisan. Kalau medsos tu kita kata kita baca yang ilmiah. Tapi lepas scroll, lepas baca ilmiah, baca yang lalai pula. Kita kata kita dengar ceramah. Tapi lepas tu tengok video mengarut pula. Tapi buku is buku. Sebab itu, Al-Quran dibukukan. Dan kekal sampai hari kiamat. Kerana ia dibukukan. Lalu ada yang membaca dan menghafalnya. Sebab itu para ulama' menurunkan ilmu demi ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikir, ilmu sirah, ilmu apa dalam buku. Macam kitab-kitab kat belakang tu. Turun-temurun. Tapi satu hari nanti semua kitab, semua buku ilmiah tidak akan dibaca lagi. Tidak akan dibaca lagi. Ketika itu manusia membaca benda-benda yang lara, benda-benda yang berunsurkan emosi, akhirnya hidup dengan emosi. Buku ada emosi tak? Saya tanya, buku ada emosi tak? Buku emosi, maksud saya buku ada emosi tak? Penulis buku dia akan tulis, dia akan cek, dia akan semak, dan di situ ada penelitian, ada proses dia. Emosinya ditentukan pembaca. Tetapi penulis medsos, emosi marah, kita rasa marah. Emosi ni penulis yang menentukan emosi. Tapi buku kita yang menentukan emosi. Contoh kalau saya baca tentang neraka ni, ada tentang neraka, ada tentang hadis-hadis ni. Emosi kita itu, kita yang merasai daripada pembacaan tu. Ia bukan ditentukan oleh penulis tu. Sebab ia telah dibukukan dan telah disebarkan. Tetapi kalau medsos, dia ada gelombang penulis. Dia ada gelombang yang masih direct. Penulis. Sebab itu orang yang menulis daripada hati, kalau di medsos dia cepat rasa di hati. Lebih kurang begitulah. Cuma saya, kalau boleh terima apa yang saya cakap, boleh terima apa yang saya kongsikan, saya suka sangat pelajar-pelajar Muqtah Jordan ni. Zaman kamu belajar, banyak kalau baca buku. Saya kalau zaman belajar dulu, orang kata saya ni macam kumpulan, bukan sombong ya, saya zaman belajar, ya saya suka baca. Saya akan baca buku sebelum kelas. Lepas tu kalau ada aktiviti, contoh petang, saya akan hadir sebanyak mungkin kuliah yang syekh-syekh, tuan-tuan guru yang mengajar di masjid. Kalau masa saya belajar kat Mesir, bila saya pergi dekat masjid-masjid untuk talaki kitab, untuk belajar kitab dengan guru-guru, saya dapati pelajar Malaysia sikit sangat. Ada seorang dua je. Padahal pelajar Malaysia lagi ramai. Yang ramai adalah pelajar Indonesia. Yang paling ramai pelajar Indonesia. Ini bukan kelas wajib. Maksudnya, budaya menuntut ilmu, belajar ilmu, baca buku, saya tak tahu negara lain, tapi Malaysia sangat rendah. Kalau kamu belajar, kamu perasan tak? Kamu perasan tak Mak Saleh?
Diorang suka baca buku. Kalau naik flight ke, kalau kita pergi mana-mana, kadang tunggu taksi, tunggu bas apa semua, saya tak pasti, tapi mereka ada budaya membaca buku yang masih kuat. Tapi kita boleh tengok tak orang kita baca buku pergi mana-mana, kita sendiri pun tak baca. Jadi iqra', bacalah. Bukan hanya baca Al-Quran, tapi bacalah ilmu-ilmu. Itu akan membentuk peribadi kita dan menjadi benteng kepada fitnah akhir zaman, insya-Allah. Semoga bermanfaat apa yang dikongsikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada penganjur. Semoga saya doakan penganjur dan seluruh mahasiswi, terutamanya daripada Jordan University of, betul kan? Muqtah mana tadi? Ya. Ya, Universiti Muqtah Jordan. Ustazah doakan, saya doakan supaya kamu berjaya cemerlang, kamu menjadi wanita yang solehah, kerana ada yang sedang menanti kamu, iaitu lelaki yang soleh. Maksud saya, berusahalah. Bukan senang nak jadi wanita solehah pada zaman sekarang, tapi usaha kamu tu berbaloi. Jaga akhlak, jaga diri, jaga peribadi, belajar sungguh-sungguh. Allah akan berikan ganjaran, kamu diberikan lelaki yang soleh. Jika tak jumpa di dunia, kamu pasti akan diberikan di syurga. Tapi memanglah semua orang nak jumpa terus di dunia kan. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan. Moga satu hari nanti saya dijemput secara fizikal. Saya bagi tahu PA, kalau Universiti Jordan ni jemput saya fizikal, pelajar Mesir ke, saya nak pergi. Saya nak pergi. Sebab lain kalau jumpa berdepan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak tutup lagi. Dengar. Terima kasih banyak Ustazah atas